Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Puan Liang dan juga rakan-rakan sekelas saya. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Luqman Hakim bin Ahmad Nasir. Nometrik saya 10 DDT 21F2005 dan saya daripada kelas DDT 2C. Pada hari ini saya ingin membentangkan tentang sukan catur. Ini adalah pengenalan kepada sukan catur. Catur adalah sejenis permainan papan rekreasi dan berdaya saing yang dimainkan di antara dua pemain. Permainan catur berasal dari India dan tersebar ke Eropah, di mana peraturannya diubah sesuaikan dalam keadaan terkini. Sekarang permainan catur merupakan permainan yang paling popular di dunia. Dimainkan oleh jutaan manusia di seluruh dunia, sama ada di rumah, di kelab-kelab catur, dalam talian, surat menyurat dan di dalam pertandingan. Catur dimainkan pada papan bersaiz 8x8 petak, memberikannya 64 petak yang silih berganti warna, terang dan gelap. Gelap dengan setiap pemain mempunyai petak terang pada dekat 8 sudut apabila berdepan pada papan. Setiap pemain mulakan permainan dengan 16 catur di mana boleh gerak dalam hala kemas dan dalam setengah misalan jarak terhad dan boleh mengeluarkan lain-lain kepingan dari papan. Setiap kepingan pemain terdiri daripada 8 bidak, 2 satria, 2 gajah, 2 tir, 1 menteri dan 1 raja. Semua kepingan boleh mengeluarkan kepingan pihak lawan dengan mendarat pada ruang yang mereka duduk. Ini adalah peraturan bermain catur. Satu pergerakan terdiri daripada pergerakan satu buah catur mengikut cara pergerakannya ke satu petak yang kosong atau diduduki pihak lawan. Satu pengecualian ialah pergerakan yang dipanggil oleh castling, di mana dua buah digerakkan sekaligus. Pemain tidak boleh menggerakkan buah ke petak yang diduduki buah sendiri. Sekiranya buah tersebut digerakkan ke petak yang diduduki buah lawan itu dikeluarkan dari permainan dan dikira telah dimakan atau ditangkap. Kecuali kuda dan castling, buah catur tidak boleh melompat, bergerak melangkaui mana-mana buah yang lain. Pemain juga tidak boleh menjalankan langkah-langkah yang akan menyebabkan rajanya dicet. Terdapat ketiga pengecualian terhadap peraturan ini, iaitu di mana pemain boleh menggerakkan dua buah serentak, di mana bidak bergerak ke petak yang kosong tetapi masih dapat memakan, dan di mana bidak bergerak dan dinaikkan pangkat menjadi buah lain. Semuanya dijelaskan di bawah. Latar belakang sukan catur. Catur ialah permainan berbentuk strategi yang dimainkan dua orang pemain di sebuah papan 64 petak dengan 16 buah catur untuk setiap orang. Terdapat 3 fasa dalam permainan catur, iaitu pembukaan, permainan pertengahan dan perakhiran. Permainan yang rasmi atau formal akan dibekalkan jam mekanikal atau digital bagi setiap meja. Catur dipercayai berasal dari permainan yang dipanggil Chaturanga, yang dipercayai berasal daripada India pada abad ke-6. Chaturanga adalah ayat Sanskrit yang perakhiran. Permainan yang rasmi atau formal akan dibekalkan jam mekanikal atau digital bagi setiap meja. Catur dipercayai berasal dari permainan yang dipanggil Chaturanga, yang dipercayai berasal daripada India pada abad ke-6. Chaturanga adalah ayat Sanskrit yang merujuk kepada 4 bahagian ketenteraan India lama, iaitu gajah, pasukan berkuda, kereta perang dan infanteri. Dari India, permainan ini tersebar ke Parsi. Apabila orang-orang Arab menakluki Parsi, catur telah diambil oleh dunia Islam dan kemudiannya merebak ke Eropah Selatan. Permainan catur yang dimainkan pada hari ini adalah permainan yang telah dimajukan Eropah Selatan. Permainan catur atau dalam bahasa Arabnya syatranj telah diubah sesuai dan beberapa peraturan baru telah ditambah. Perkataan catur ataupun chess itu sendiri berasal daripada perkataan caturanga. Perkataan checkmate berasal daripada frasa Parsi Shahmat, di mana membawa maksud raja telah mati. Buku kedua yang pernah dicetak dalam bahasa Inggeris adalah berkaitan dengan catur. Papan catur yang pertama memperkenalkan warna terang dan gelap pada tahun 1090 di Eropah. Jam catur mekanikal pertama dicipta oleh Thomas Wilson pada tahun 1883 dan telah disempurnakan oleh Winworth pada tahun 1900. Pertandingan catur antarabangsa pertama diadakan pada tahun 1851 di London. Permainan catur tertua direkodkan dalam sejarah adalah dari 900-an di antara seorang ahli sejarah dari Baghdad dan muridnya. Konsep bermain catur. Permulaan permainan patut dilihat sebagai perlombaan dengan dua matlamat untuk mengawal petak sebanyak yang mungkin untuk membangunkan paling banyak bidak menyerang. Yang kedua, elakkan dari menggerakkan bidak yang sama 2 kali sepanjang permukaan. Ingat, perlombaan tersebut cuba untuk jimatkan pergerakan. Yang ketiga ialah melainkan anda benar-benar tahu apa yang anda lakukan dan sebab kenapa anda patutnya memulakan permainan dengan salah satu pawn di tengah. Jika anda bermain buah hitam dan pihak putih baru sahaja mula dengan salah satu gerakan tersebut, anda patut balas dengan gerakan yang sama.
Yang keempat ialah kuda sepatutnya berada di tengah petak, letakkan ia di situ dengan secepat mungkin. Yang kelima, cuba untuk menyerang menggunakan queen di awal permainan bukan satu idea yang baik, tetapi lawan anda akan berupaya menyerangnya dengan buah yang lebih rendah nilainya. Bidak yang terlindung di mana ia memaksa anda untuk menggerakkan queen anda lagi dan lagi berulang kali, mengelakkan anda daripada membangunkan keseluruhan bidak anda, manakala lawan pula mampu membangunkan bidaknya. Seterusnya ialah selepas anda telah membangunkan knight dan bishop anda, mungkin anda memerlukan castling. Castling membantu melindungi raja anda dan membangunkan rook. Bagi sebab yang sama, elakkan menggerakkan raja sebelum castling kerana anda tidak boleh castling jika ia telah digerakkan terlebih dahulu. Elakkan mempunyai 2 atau lebih pawn di dalam satu kolom. Jika menangkap dengan pawn sahaja cara yang ada, sebolehnya lakukanlah. Tetapi jika anda mempunyai beberapa pilihan untuk melakukannya, pilih satu cara yang tidak meninggalkan satu pawn di depan satu sama lain. Jika satu kolom tidak mempunyai sebarang buah, cuba letakkan rook anda di situ. Yang terakhir adalah kerap kali rangkaian pawn dibentuk di mana pawn melindungi satu sama lain membentuk barisan condong. Ini menjadikan satu kesukaran kepada anda untuk masuk ke dalam kawasan lawan, dan teknik yang biasa digunakan adalah untuk mencari pawn yang tidak. Kemahiran asas bermain catur. Permainan catur antara permainan popular di seluruh dunia kerana menggabungkan seni sains, kemahiran berfikir secara kritikal menyebabkan catur dilihat sebagai perang abstrak dalam permainan. Ia juga menguji minda dan meningkatkan keupayaan. Antara aspek penting yang ditekankan adalah aspek pembelajaran dan catur. Terdapat pelbagai variasi permainan catur yang dimainkan di seluruh dunia, antaranya shogi di Jepun, janggi di Korea, xiangqi di China dan banyak lagi. Walaupun permainan catur dianggap sukar bagi sesetengah orang, jika bersungguh-sungguh tiada masalah bagi dua pemain. Ia dimainkan pada papan bersaiz 8x8 petak, memberikannya 64 petak yang silih berganti warna gelap dan terang, dengan setiap pemain mempunyai petak terang pada dekat 8 sudut. Apabila berdepan dengan papan, setiap pemain memulakan permainan dengan 16 catur di mana boleh gerak dalam hala kemas dalam setengah misalan jarak terhad dan boleh mengeluarkan lain-lain kepingan dari papan. Setiap kepingan pemain terdiri daripada 8 bidak, 2 satria, 2 gajah. Semua kepingan boleh mengeluarkan kepingan pihak lawan dengan mendarat pada ruang yang mereka duduki. Permainan catur membuatkan seseorang itu fokus dalam apa yang dilakukan. Peningkatan tahap pembelajaran positif kerana permainan catur membuatkan seseorang itu menggunakan otak kiri dan kanan dengan sangat konsentrasi. Hari ini saya ingin membentangkan cara-cara untuk bermain catur. Yang pertama ialah atur papan dan susun bidak catur. Dalam mengawali permainan catur, kamu harus mengatur papan dan menyusun semua bidak catur terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar permainan dapat berjalan dengan baik, seperti anda boleh lihat di gambar sebelahnya. Cara yang kedua ialah ketahui gerakan bidak catur. Pion merupakan buah bidak catur yang memiliki posisi paling depan dalam permainan catur. Dalam aturannya, pion membawaannya dapat melangkah satu kotak ke depan kecuali pada saat melakukan langkah pertama. Kerana bisa melangkah sebanyak 2 kotak pada saat menyerang, pion hanya bisa memakan lawan yang ada di depannya secara diagonal. Namun pion hanya bisa melangkah ke depan dan tidak bisa. Seterusnya ialah cara ketiga, pahami peraturan dasar. Yang pertama ialah dalam permainan catur memiliki 2 orang pemain. Yang ketiga, ketika melakukan permainan, pemain harus melangkah bergantian, iaitu pemain dengan bidak catur berwarna putih berjalan duluan, dan ketiga, bidak tidak dapat melewati kotak yang sudah diisi bidak lain kecuali bidak kuda kerana memiliki langkah yang berbeza dan dapat melompati bidak lain. Bidak yang sudah dipegang harus dijalankan kecuali bidak tersebut tidak mungkin untuk dijalankan, seperti terhalang, bidak lain atau kotak di depannya sudah terisi. Yang keempat adalah meskipun kamu memiliki bidak andalan, cobalah untuk memanfaatkan semua bidak yang kamu miliki. Semakin banyak bidak yang digunakan, semakin banyak juga berkemungkinan kombinasi serangan yang dapat kamu lakukan, sehingga kamu dapat memuaskan. Cara yang kelima ialah jika ingin membuat permainan menjadi lebih menarik, kamu dapat menggunakan berbagai strategi. Dengan menggunakan strategi, kamu dapat memenangkan permainan dengan lebih cepat. Salah satunya seperti penggunaan strategi pembukaan. Strategi pembukaan adalah langkah-langkah khusus yang digunakan pada awal permainan. Dalam permainan catur terdapat bermacam jenis strategi pembukaan dengan pelbagai nama, di antaranya seperti gambit, pertahanan, serangan dan lainnya. Sekali apa yang korang kena jaga adalah jaga 4 petak yang kat tengah ni. Bila buat korang buat opening, macam-macam mana pun make sure korang jaga 4 petak tengah ni. Kenapa? Sebab chess adalah permainan formation. 4 petak ni kau boleh putar mana-mana tempat je. Dan kalau korang dah kuasai 4 petak kat tengah ni, secara automatik lawan korang terpaksa ikut tepi-tepi untuk menang. Contoh kata korang gerakkan pawn king ke sini, okey, mungkin dia boleh lawan kat sini, ataupun boleh gerakkan kuda. Okey, sama je. Nampak kuda dengan still jaga 4 petak kat tengah ni. Ataupun gerakkan kuda, boleh juga gerakkan kuda ni. Dia nak jaga 4 petak kat tengah ni. Bila korang dah kuasai 4 petak kat tengah ni, senang untuk korang kuasai game sebab formation korang dah pun kuat. Yang seterusnya
seterusnya adalah sentiasa gerakkan pieces ke center. Kau ambil contoh kalau macam kuda ni. Kalau kuda ni pergi ke sini, apa yang berapa petak yang boleh jaga? Dia hanya boleh jaga 1, 2, 3 dan 4. Hanya 4 petak saja dia boleh jaga. Okey, bayangkan pula kalau Knight ni pergi ke sini. So berapa petak yang dia boleh jaga? Dia boleh jaga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 petak dia boleh cover dengan hanya satu pieces. So kalau boleh sentiasa gerak ke center. Yang ketiga, aktifkan semua pieces. Jangan keluar satu-satu je. Banyak kesilapan beginner yang aku tengok ialah dia hanya bawa keluar sebelah pihak saja. Contoh kata dia hanya keluar sebelah king saja. Okey, mungkin yang ni buat sini, yang ni bawa keluar, lepas tu buat ke sling, lepas tu main yang ni je lah. Yang ni je gerak, yang ni je bla-bla ni je gerak. Yang ni bawa balik rumah, goreng buat berkasar. Tips yang seterusnya adalah jangan gerakkan pieces yang sama lebih pada 2 kali. Seimbangkan, gerakkan juga pieces-pieces yang lain. Aku selalu tengok orang selalu gerakkan kuda. Dia gerakkan ke sini, lepas tu gerak ke sini, lepas tu kena halau, dia patah balik, lepas tu gerak ke sini. Dia fikir kuda je, itu je yang ada dalam kepala otak dia. Yang lain ni semua tak ada function. Tahu apa benda yang dia minat sangat yang kuda, tapi korang kena keluarkan dan gerakkan pieces sebanyak yang mungkin. Kita nak keluarkan semua army yang kita ada dan nak pastikan musuh kita tak ada tempat dan ruang pun untuk dia bersembunyi. Okey, selepas queen, apa pieces yang paling kuat ada dalam board kita? Jawapannya, yes, rook. Apa masalah yang ada dengan rook ni ialah susah nak bawa keluar sebab kat depan dia ada pawn. Cara paling cepat kau nak keluarkan rook, at the same time nak bagi protection, nak defend kau punya king, always castling. Aku suka belah queen. Sebab apa? Bila kau buat belah queen, secara automatik rook kau akan terus boleh attack bahagian tengah centerpiece diorang. Tengok dah jatuh dah. Tips yang seterusnya adalah jangan keluarkan queen terlalu awal, sebab kau adalah pencinta wanita. Kita tengok contoh yang macam ni. Okey, contohlah black makan ni. So kau pun bawa keluar awal gila. Awal nak mampus kau bawa keluar ni. Tengok dah jatuh dah. Marah. Okey, ni mati. Aku simple je kalau aku jadi black. Aku akan halau kau. Apa? Aku keluarkan knight. So kau dah kena lari. Kau nak lari mana? Kau dah lari sini. Yes, but check. Okey, aku keluarkan aku punya queen. So kau nak lari mana? Kau nak lari mana? Sini. Contoh kata kena makan balik. Bawa keluar pula bishop. Lari. Lalu sekali patah balik. Kau adalah pencinta wanita dan kau sibuk nak selamatkan queen kau. Kiri lah ke kanan lah. So apa yang kau akan buat? Kau akan ke kiri ke kanan dan tengok apa yang berlaku dekat pieces black. Black dah develop. Dia dah bawa keluar dia punya queen, dia dah bawa dia punya knight, dia punya bishop, dia punya center dah banyak yang aktif, dah ready untuk serang kau. Sedangkan kau ni masih lagi sibuk mencintai wanita kau dan kau tak develop apa pun dalam pieces-pieces yang lain. Tips seterusnya nak menang dalam chess ialah kau jangan gaduh nak checkmate. Main slow, sabar, relax. Sabar, kau tahu tak sabar? Tips senang untuk sabar ialah pertama sekali kau kena ada iman dalam hati. Lepas tu yang kedua, kau main lawan komputer. Sebab lawan komputer ni dia tak boleh push kau. Dan cepatlah. Sebab kalau kita lawan manusia tak ada unsur emosi, betul tak? Okey, kalau kau baru start main, aku cadangkan kau lawan pakai komputer dulu sebab dia tak boleh marah-marah kau kalau kau lambat. Yang kedua, jangan main pakai time. Sebab kalau kau main pakai time tu, dia akan push korang untuk laju, tapi at the same time dia kurangkan korang punya capacity untuk thinking. Aku terfikir nak buat video ni pun sebab ada series dekat Netflix iaitu Queen's Gambit. Aku akan bagi tahu kenapa. Sini saya ada meletakkan panduan bagaimana untuk bermain catur. Anda boleh melihatnya dengan video ini. Konsep kecergasan sukan. Seorang individu yang cergas boleh memberi sumbangan yang bermakna kepada masyarakat dan negara. Kecergasan keseluruhan mencerminkan perasaan seseorang individu tentang kehidupan serta keupayaan. Diri berfungsi dengan lebih cekap dan berkesan. Kecergasan mempunyai pengertian yang mempelbagai, namun begitu kecergasan keseluruhan adalah gabungan kecergasan fizikal, mental, sosial, emosi dan rohani. Komponen-komponen kecergasan keseluruhan sentiasa berubah tetapi bersifat dinamik. Kecergasan keseluruhan akan meningkat jika kita selalu melibatkan diri dengan komponen-komponen kecergasan tersebut. Komponen-komponen kecergasan keseluruhan adalah seperti: pertama ialah kecergasan fizikal, kecergasan mental, kecergasan sosial dan kecergasan emosi, dan terakhir kecergasan rohani. Sekian, terima kasih. Itu sahaja dari saya pada hari ini. Dan tidak lupa juga terima kasih kepada Puan Liang Yuan Shin dan juga rakan sekelas. Saya harap video pembentangan saya ini dapat membantu anda semua untuk mengetahui dengan lebih dalam tentang permainan sukan catur.